Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today we are going to continue with the last few questions in carbonyl compounds, which is question number 9 until question number 12. Alright, so let's look at question number 9. The first question said, complete the following reactions. So what we have in this question is we have an alcohol group here and aldehyde group here. Okay. So the function of lithium aluminum hydride followed by hydrolysis is to reduce. So reduction of carbonyl compound. It will produce alcohol. Okay. So only the carbonyl part will be reduced to alcohol. So the final answer for A is OH. Tak ada masalah. CH2, CH2, CH2. And then pada part yang belakang ni, this one is C double bond OH. So it will be C, H and H, and then OH. Right, so the new part is this part lah. OH dengan H. Yang asalnya macam ni. C single bond H. Memang ada. Right, so this is for question number 9A. So up sikit, 9B. 9B, so the reaction with HCN to produce CN dengan so HCN, so ini kita pun saya buat highlighter lah. So highlighternya kita ada H. So ini kita punya H. Ini kita ada CN. Ini kita punya CN. So balance tu adalah daripada structure asal. So structure for B adalah benzene ring with C double bond O and CH3. Okay, betul. Soalan C. Okay, so this is a tolerance test. Sebab dia produce silver mirror. So tolerance test untuk C ini adalah square bracket. Square bracket Ag and H3 2 OH minus. Ini betul cara saya tulis ni. Oh, ada slash. Slash tertinggal. Okay. So tolerance reagent lah. So all of this we call as tolerance reagent. Okay. Next is soalan D. D, apa yang berlaku pada D? Okay. This part is a tertiary carbon, so dia akan jadi tertiary alcohol. So tak ada apa-apa, cuma bahagian ini, this carbon is a primary alcohol, so dia tukar jadi, so this part dia tukar jadi aldehyde. So untuk aldehyde, primary alcohol nak convert into aldehyde must use mild oxidization
zinc agent. So our answer for D should be PCC in CH2Cl2. So itu jawapan untuk D. Lah. Okay, soalan E. C2H5COCl. C2H5C2COCl. So kalau tengok kepada struktur ni, C2H5COCl adalah ini, C2H5CO. So bahagian yang Cl tu, yang belakang punya Cl ni adalah yang ini. So this is what we call an Friedel-Crafts acylation. F-R-I-E Friedel-Crafts acylation. So ini kita jumpa dalam chapter benzene. So the structure of E should be benzene sahaja, kosong. Then structure of F, CH3CH2COOH, ini adalah aldehyde. React with K2Cr2O7H+. Okay, this is an strong oxidizing agent. So kalau guna strong, primary alcohol will be converted into carboxylic acid. Carboxylic acid. Kalau guna strong. So kita punya F, C sama, cuma yang belakang jadi COOH. So the structure of F is CH3 CH2 CH2 1 2 3 COOH 4. Right. And then G, mana tertinggal punya? Oh ni, kita tahu. Sekejap ini mas. Ini punya kat sini. Dia mesti hot. Acidified potassium dichromate. Dari ke bawah gitu. Okay, so bila awak nampak ada NH menentang dalam ni, okay, ini kita panggil dia 2,4-DNPH. 2,4-DNPH, dinitrophenylhydrazine. So 2,4-dinitrophenylhydrazine. Dinitro sebab dia ada 2 NO2. Dan dia kata apa? Phenyl part. Inilah part yang ada benzene ring ni. So itu kena phenyl. And then hydrazine adalah NH2NH yang ini. Itu punya hydrazine. And then what happen here is when you react with any carbonyl compound, so any carbonyl compound, tak kisahlah aldehyde ke, ketone ke, aldehyde and ketone both will be reacted with 2,4-DNPH. So apa yang berlaku kat sini adalah so O will combine with H2 from N. So dia akan combine. So C double bond terus combine dengan N. Sebab O dengan H2 dah combine jadi water. So kita punya G
structure of G. Okay, buat ke bawah ni. Kenapa dia tak nak turun bawah? Yang kau turun sekali pasal apa? Okay. So, structure of G, kita ada cyclohexane. Sini lagi C double bond. Cuma O tu dah tak ada. Kita terus combinekan dia dengan, okay, kalau tengok pada sini terus combine dengan N. So N, so single bond, NH, and then benzene ring. Dan belakang ni salin je macam biasa. Jangan tukar apa-apa. So yang kita dah combine O dengan H2 ni, dia akan jadi H2O. So this guy will be removed as H2O. Keluarlah. So ini kita punya G. And then H. Ini adalah reaction of carbonyl with lignite reagent followed by hydrolysis. So if I highlighted my CH3, CH2, MgBr as blue color. So, apa yang berlaku kat sini? Saya punya H, CH3, C, CH3, ini yang asal. O ini pun yang asal daripada kita punya propanon asal ni. Okay. So yang kali biru adalah yang baru masuk. So O will become OH, and then dia combine dekat sini lah. So CH2, CH3. Settle. So that's it for question number 9. Now let's look at question number 10. Okay. For question number 10, dia kata apa? Complete the following reaction scheme and write the structural formula of A to E. Specify the reagents 1, 2, 3. Okay, saya refer pada kita punya tutorial booklet. Mana A? A. Saya tak nampak mana A. Tak apalah, saya start daripada atas je lah. Okay. So, alcohol using concentrated sulfuric acid dengan hot. E ni akan jadi alkene. So, 1, 2, 3. So, E will be CH3, CH double bond, CH2. And then, daripada ini kita ada I dia tukar jadi BR. So, untuk ini kita gunakan hijau, reagent. So, I can be PBr3 atau PBr5. Cukup lah tu. Nak ambil salah satu lah. Oh ni A. Sini A dia. Structure chloride. CH3, CH2, CHO ini adalah aldehyde. Dia guna lithium aluminum hydride dengan H3O+. So aldehyde akan tukar jadi alkohol. CH3, CH2, carbon dia sama. So CH2OH. So ini adalah structure untuk A. From alcohol nak jadi aldehyde. Okay. So kita punya O mesti kena guna PCC, dichloromethane. So ini adalah kita punya O. Saya bagian dulu. Nombor 3 ni
alkohol nak tukar jadi Cl. So, nombor 3 saya boleh guna PCl3 atau PCl5. Baru saya boleh tukarkan OH kepada Cl bawah ni. Okey, belah sini settle. Aldehyde CH3 CH2 MgBr H2O. So B ni adalah alkohol. So B CH3 CH2 C single bond O, sini ada H. Saya tulis bawah sikit. Tak apa. CH2 C kalau kena kita kena ke bawahkan juga. Tak mau. CH2 C atas ni ada H, ini single bond O. Okay, let's say saya punya CH3 CH2 MgBr ni color biru. So yang birunya selepas saya buat dengan H3O+, O akan jadi OH. Ini maksud saya punya CH2 CH3. Okay, so ini adalah structure B. Dia akan jadi alkohol. So dia bertambah. Yang oren tu yang ni lah, yang asal klorin. Okay, ini yang asal oren. Okay. And then daripada alkohol ni dia tukarkan kepada ketone. Okay, from alcohol to ketone, so kita kena guna strong oxidizing agent. So untuk jawapan nombor 2 ni dia adalah kita boleh guna KMNO4H plus hot heated. Okay. Tak nak guna KMNO4, kita boleh guna another option, kita boleh guna potassium dichromate atau N pula K2CR2O7. Ikutlah yang mana yang awak hafal. Tapi yang belakang sama, H plus dengan heated ataupun hot kena ada. Dia hot KMNO4 ataupun hot potassium dichromate in acidic condition. So H plus tu kena ada. Okay, next yang soalan ni C. C KMNO4. Aldehyde dia react with KMNO4OH minus hot, then followed by hydrolysis. So aldehyde dia akan tukar jadi carboxylic acid. So structure untuk C adalah CH3 CH2 COOH. Okay, so they react with methanol in the presence of concentrated sulfuric acid dengan hot. So dia ada tambahan ini. So should be ini adalah esterification sebab alkohol dengan carboxylic acid. Esterification. So let's say saya untuk methanol saya guna color biru. So structure untuk D dia akan jadi, kita akan buang water. Alright. So CH3 CH2 C double bond O. Okay. Kemudian yang warna biru datang daripada kita punya methanol ni. So dia akan combine dengan OCH3. So apa yang berlaku kat sini adalah OH from carboxylic acid will combine with H from methanol to produce water. So dia akan buang air lah. Removal of water. Okay. So itu sepatutnya adalah nombor 10. Habis semua sekali.
So saya tengok balik, nak tengok dia structure saya buat salah ke benda yang betul. Mana nombor 10? D, structure D. Structure D. A, B, C, D. Okay, betul. Jadi saya buat benda yang betul lah. Saya tak buat ajaran sesat. Kena double check. Okay, so nombor 10 settle. Kita tengok ke nombor 11. Propanon. Mana propanon? Okay, yang ni. So this is propanon. Oh, apa? Saya guna highlighter ke? Okay, ini adalah propanon. Ini can be converted into various compounds as shown in the following reaction scheme. Draw the structural formula of A, B, C, D, and E. What is the... Tak nak tengok dulu. Tengok yang pertama. Mana A? HCN. Okay, saya tulis tengok sini je lah ya. So, A. Warna hitam adalah warna asal. Hijau ni warna asal. CH3. Hijau saya guna hijau tu adalah warna asal. CH3. Ini O. Okay. Kita nak balaskan dengan HCN merah. So, yang maksudnya adalah H. So, O akan jadi OH dengan CN. Okay. Ini yang baru masuk kalau merah tu. Followed by hydrolysis. So, bila kita buat pada B. So, structure B dia akan jadi CH3 CH3 H3O+. Macam jadi amine. Okay, atas ni yang O. OH should be tak ada apa-apa perubahan. Yang ini should be dia akan bertukar jadi CH2 and H2. Yep. Kita check. A, B. Oh, bukan. Saya salah. Bukannya guna itu kalau guna hidrogen. Okay. Okay, silap. So, bila dia followed by hydrolysis, yang belakang ini CN tu. Okay. Part CN dia tukar jadi carboxylic acid. Okay, boleh buka chapter carboxylic acid lah lepas ni. Kita akan masuk juga. Alright, settle untuk yang bahagian tepi belah ni. A sampai B. Okay, C apa jadi? C dia guna NGBr H3O+. So jadi carboxylic acid. Soalan C. Hijau warna asal. So CH3 CH3. Ni ada O. Okay, saya guna color biru pula. So untuk CH3, CH2, MgBr ini yang baru. So O daripada yang asal dia akan tukar jadi OH. Bawah ni akan jadi CH2, CH3. So, kita ada 1, 2, 3. Kita ada tertiary alcohol. Tertiary alcohol. So this is a tertiary alcohol. Soalan D, dia kata dia buat dengan concentrated sulfuric acid hot. So, ini akan jadi alkene. Alkene, so major products, AZF rule. Double bond ni naik. Okay, double bondnya di situ. CH3 C
CH3 double bond CH3. Okay, so dia akan buat double bondnya di sini. So this OH group dengan one of the hydrogen pada carbon ni kita akan buang jadi water. Okay, dia akan form double bond tengah-tengah tu. So ini sebagai dia punya major product. Okay. Tu soalan D. So E apa? Okay, propanon guna lithium aluminium hydride dapat E. Okay, E senang. B adalah alkohol. So, saya beri gambar raja asal CH3, CH3. O ni pun daripada yang asal. So, let's say saya guna color orange untuk ini. So, yang baru masuknya adalah OH dengan H. So, yang O tadi akan jadi H. So, H dengan H lah masuk. Jadi alkohol, ketal. Okay, so A, B, C, D dengan E. So, ini dia structure. Okay, next kita tengok pada soalan seterusnya. Dia kata B, what is the rule used to predict the structure of D? Jawapannya adalah Kazef rule. SAY CTZEFF Kazef rule. Okay, ini C ni tanya A. Sekejap edit balik numbering. Format numbering, set numbering value, set value to C. Kalau kita dengar siapa? Paragraph view. Astaghfirullahalazim. Aku nak tukar ni je pun. Soalkan aku betul lah. Apa bahasa yang jadi kat sini ni? You know what? Never mind. C, ini dia. Kan mudah. One of the chemical tests that can distinguish D from E is by using Br2 in CH2Cl2. State the observation and write the chemical equation. D apa dia? Alkene dengan E. Okay, betul. Okay, D. CH3, C double bond. Ini ada CH3, CH, CH3. Okay, kita react with bromine Br2 in the presence of, dissolve in dichloromethane. So what happened here is, so ini kita chemical equation. So CH3 single bond CH CH3. So kita dah buat bond yang baru, dah buka. So kita akan masukkan Br dengan Br. So yang baru masuk adalah Br. Okay. Observation dia reddish brown of bromine decolorized.
decolorize. Okay. And then E tadi alcohol. So structure E, CH3, CH, kat sini ada OH, CH3, ya ke? Macam itu saja, okay. So structure E, if we react with bromine, dissolve in dichloromethane, akan jadi no observable change. So dari segi observation, maksudnya reddish brown of Br2 remain. Double D, I spelling. Reddish brown of Br2 remains. Okay. State the type of reaction in the formation of E. E apa? E dia masukkan H dengan H. Nucleophilic addition ke? Tapi itu adalah type. Kali dia ada reduction, itu name. Tapi reduction je. Ya, almost spelling aku ni. Reduction. Okay, habis. Go. Apa ni? Additive equation. Tak nak. Jangan saya delete additive equation dulu. Delete ke? Saya tolak tepi lah. Saya tak delete. Saya enter ke bawah dulu. Okay. Compounds W and X have molecular formula of C8H8O. W reacts with hot Fehling solution. W react with hot Fehling solution produce a red precipitate. X give negative result towards Fehling test, but it reacts with lithium aluminum hydride followed by hydrolysis to form alcohol white. Okay. Both X and Y reacts with iodine in NaOH to yield a yellow precipitate. Draw the structural formula of W, X and Y. Give the product of the reactions between W and lithium aluminum hydride and acidified potassium dichromate respectively. Okay, C8H8. So since dia punya molecular formula dia C8H8, C dengan H dia sama. So normally ini indicator dia ada benzene ring. Right. W reacts with Fehling solution. So maksudnya dia bila dia reacts with Fehling, so W ni adalah aldehyde. So X give negative result. So X ni ketone lah.
Both X and Y react with iodine in HOH solution to yield a yellow precipitate. Ini adalah iodoform test. Iodoform test. Boleh ke ketone yang iodoform lah. Iodoform ketone boleh, tapi kalau dia kena alpha. Okay. Check lah. Iodoform mana satu dia? Equation iodoform. Mana saya lukis iodoform ni? I2OH minus. Okay. Boleh tak masalah. Draw the structural formula of W, X and Y. Okay, kat sini. Ada benzene ring, aldehyde dengan ketone. Boleh ke? Okay ni. Benzene ring, C6H6, C6H5, 7, 8. X and Y. Okay. So W adalah aldehyde inilah kot. CH. Saja sini ada 2H. Tengok nota. Iodoform dia kata X dengan Y. Okay. So ini adalah W. Saya rasa tak yakin juga sebenarnya. W failing, so tak apalah, aldehyde, jadi dia bukan aromatic. Okay, and then kita punya W settle. X is negative factor of failing. Okay, so X ni ketone, then do X benzene ring, C double bond O CH3. Kemudian dia kata Y. Y ni produce daripada X. So Y lebih kurang macam X. So containing benzene ring. C, sini ada OH. Ni CH3, kat sini H. Okay, then kata both X and Y react with iodine in iodoform test. So should be yang belakang, kalau untuk ketone dia ada C double bond O CH3 methyl carbonyl. Okay, so valid. Ini kita ada C ada OH, ada CH3, ada H. Ini ada methyl carbinol. Okay, valid. Sudah boleh buat iodoform test. So ini structure saya. Saya nak tengok skema sekejap. Sama tak? Mana structure? Okay, structure kita betul. This the product of the reactions between W lithium aluminum hydride 1 and then acidified W with lithium aluminum hydride. Okay. So yang pertama ini. So benzene ring ada CH2
C double bond OH. So dia react with number 1 lithium aluminium hydride followed by hydrolysis with the product. So yang berubah part belakang dia saja, depan dia macam asal. CH2 C H2 OH. Okay. So dia ubah bahagian ni jadi ubah. Jadi macam ni. Okay. Yang kedua dia kata the reaction between W dengan acidified potassium dichromate. So benzene ring CH2 C double bond OH. So K2CR2O7 acidic heated, panaskan. So ini adalah strong oxidizing agent. So primary alcohol dia akan bertukar jadi carboxylic acid. Tak perlu sebab sini pun dah ada H. So dia tu jadi COOH. Betul tak? Tadi ada benzylic hydrogen. Betul. Okay, so kita ulang balik kat sini. If you refer back to chapter benzene ring, if the first carbon ada H, so ini kita panggil dia sebagai benzylic hydrogen. Dalam chapter carboxylic acid, dalam chapter benzene kita ada benzylic hydrogen. So the first carbon that are attached to benzene ring, if that carbon containing H, and then kita react with strong oxidizing agent, okay, that carbon become COOH. Terus dapatlah belakang ni. Right, so question berapa tu? Nombor 12. Okay, habis nombor 12, selesai. Okay, so kita go through sedikit soalan objektif. Kalau saya dapat dia jawapan. Acrolein has the following structural formula. Which of the following is not true with regards to acrolein? Stereoisomer. Okay, betul, tak ada. Not exhibit. Okay. All bond angle in the molecule are approximate 90. Diagonal, tak. Dia about 120. It undergoes electrophilic addition and nucleophilic addition reaction. Possible sebab dia ada C double bond dengan C double bond O. Electrophilic addition C double bond C, nucleophilic addition pada C double bond O. Possible. It decolorize aqueous bromine and acidified dichromate. Okay, betul. Sebab ada C double bond C dengan C double bond O. So, jawapan saya B lah. Yang kata, dia nak yang salah kan, not true. So, should be nya adalah 120 degree. Choose a suitable Grignard reagent that can be used to prepare 2-methyl 3-pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Karbon ni ada C, karbon ni ada OH. From propanal. Propanal saya gunakan hijau. 1, 2, 3, C double bond OH. So normally yang ada O ni akan jadi OH. So ini adalah saya punya O. O ni bond pada saya punya C. So okay, ada 1, 2, 3. So ini saya punya yang salah. So should be ini yang asal. So bila saya dah pisahkan ini saya dah asingkan. So C, C, C,
Yang dah tercabut tu saya kena gantikan dia dengan MGBR. So CH2, sorry, CH3, ini pun CH3, sini ada lagi satu H. So CH3 3 tak boleh. CH3 2, CH MGBR yang ni. Butanal can be distinguished from butanone aldehyde dengan ketone by using the following reagent. Okay, butanal 1, 2, 3, 4 double bond OH. Butanone 1, 2, 3, 4. Oh, sini ada CH3. Iodoform test boleh. Bromine water. Bromine water macam tak boleh. Tolerance dengan aldehyde ketone boleh, shift lebih boleh. Yang tak boleh iodine, bromine lah. Ya, shift. Okey, boleh. Which of the following? So, saya dah baca dengan jawapan dulu. Nombor 1B. Okey, betul. Nombor 2C, nombor 3D. Nombor 2C betul, okey, betul lah. Which of the following would attack the carbon atom in the carbonyl group? So pada carbonyl C double bond O, this part akan jadi delta minus, this one is delta plus. Yelah, nucleophile akan attack. Sebab ni plus, dia akan attack. Kalau mestilah yang negative charge. Daripada mesti nucleophile 24A. Betul. Nombor 5. 2-hexanol and hexanal, ketone and aldehyde. Sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon O. Sini CH3. Can be distinguished by Brady sama dengan itu Benedict. Apa dia? Brady ya. Tolan. Sudah lupa lah. Iodoform boleh to confirm. Okay. Sebab iodoform yang ketone ada nak balas pada ada CH3, hexanal no reaction. Brady mana satu? Brady. Tolan untuk aldehyde dengan ketone. Okay, tolan boleh. Brady's reagent. Which one Brady? DNPH ke? Oh, DNPH kan tu. So DNPH untuk kedua-dua sekali ada yang ketone. So ini for both. Tolerance untuk aldehyde sahaja. Iodoform yang ada C double bond O CH3. So ini tak boleh. Next, nombor 6. Compound Y. Oh, dah habis dah. Boleh nak dah. Last. Tak apalah. Tak muat juga apanya. Compound Y give an orange precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine and show a positive iodoform test. So, sebab ini untuk both aldehyde and ketone. Makin lama makin doktor saya ni tulisan. Ya, padam balik. Okay, ketone. So ini boleh, propanol tak boleh. Alright, so itu saja. Okay, tamat. So dengan ini habislah chapter carbonyl compound. Okay, kita jumpa untuk chapter yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum.